Sini belakang. TikTok TikTok. TikTok dulu. TikTok dia banyak. Pakai data tu. Run. Hantar air dulu, air. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris doakan anda semoga terbaik perjalanan hari ini, insya-Allah dipermudahkan segala urusan, diberikan kefahaman tentang perjalanan hidup ini, diberikan fahaman agama kepada kita, insya-Allah. Semoga anda ada kesulitan, kepayahan, ada masalah, Allah beri jalan keluar, insya-Allah. Semoga kita semua diberi kesihatan yang terbaik. Andainya ada antara anda yang sedang diuji dengan sakit, Allah beri anda penawar, Allah beri anda kesembuhan, insya-Allah. Lapkan air matamu sebab hidup ini memang penuh dengan kesulitan. Hidup ini tuan-tuan, jangan pandang orang gembira, jangan pandang orang bahagia, kita rasa kita ni terpinggir, kita rasa kita ni manusia malang. Jangan pernah sama sekali melihat kejayaan orang lain sehingga kita nampak diri kita tidak berguna. Jangan tuan-tuan, setiap orang ada kedudukan tersendiri di sisi Allah. Ada manusia yang Allah tidak beri dia kemenangan, tapi manusia ini paling Allah sayang. Ada manusia yang Allah bagi dia kemenangan, kejayaan, harta, pangkat, kedudukan, tapi Allah langsung tak pandang dia. Faham ke faham? Jadi jangan menangis dengan apa yang kamu lalui sekarang. Jangan pernah sama sekali rasa diri kamu tidak berguna. Jangan tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih. Sam, ini. Buang air tu sikit dalam apa? Dalam bekas balik. Lepas tu separuh lagi tu air masak yang panas. Sebab kita tak nak gula. Jangan pernah sama sekali kita rasa diri kita tak berguna. Yang paling penting juga sangat penting, jangan pula kau rasa kau hebat. Jangan pula engkau rasa engkau bertuah sehingga engkau rasa orang lain tidak berguna. Wais, di saat engkau berada di bawah, jangan pernah sama sekali kau rasa diri engkau malang. Jangan kau pernah terfikir bahawa Allah tidak adil dengan apa yang kau lalui sekarang. Dan di saat engkau berada ke atas, jangan pernah sama sekali engkau anggap orang kat bawah tu orang rugi. Orang kat bawah tu nasib apalah macam ni, kan? Tengok aku, habis kita punya iman. Jangan pernah sama sekali bila berada ke atas kita rasa kita hebat, kita mulia, kita alim. Jangan. Subhanallah. Dan berhati-hati dan bicara, berhati-hati dengan kata-kata. Sebab Allah Akbar, bicara anda, pandangan anda, kata-kata anda, tindakan anda boleh merosakkan iman anda yang telah anda bina bertahun-tahun lamanya. Ingat tu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Andai kata anda dapat anak yang lemah, anak yang bodoh, tak pandai, syukur. Di sebaliknya pula anda dapat anak yang pandai-pandai, syukur. Nampak tak? Syukur letak di semua tempat, di semua posisi. Syukur, ya Allah, engkau hadirkan anak aku yang tidak pandai seperti anak orang lain. Jangan kata macam tu. Seperti orang tak nak bandingkan. Ya Allah, syukur anak aku yang apa yang aku ada ini. Ya Allah, aku bersyukur, ya Allah, ini adalah anugerah istimewa yang kau bagi pada aku. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan untuk aku pimpin anak ni, ya Allah. Ada orang dapat anak Down syndrome. Dia rasa malu dapat anak Down syndrome, tapi dia tak pernah malu dengan akhlaknya Down syndrome, dengan sifatnya Down syndrome, dengan pemikirannya Down syndrome. Dia normal tapi akhlaknya buruk. Ambil hak orang, macam tak ada akal, macam tak boleh fikir. Nampak tak? Budak yang Down syndrome tu dah tentu-tentunya matinya besok terus pergi ke syurga Allah. Budak yang Down syndrome tu tuan-tuan, Allah yang takdirkan begitu. Allah Akbar. Allah hadirkan dia dengan kasih sayang, kita pula terima dengan kebencian. Macam mana? Allah Akbar. Satu di madrasah saya,
Di madrasah Pak Lis kita terima walaupun dia Down syndrome. Kita terima walaupun dia apa? Yang autism. Kita terima. Kita ada berapa orang ni? Yang paling besar kita ada berapa umur? 22 tahun Yang paling besar kita ada 22 tahun. Kita terima. Malah di madrasah kami malah kita ada pelajar kita pernah ambil orang yang ada masalah. Budak kecil yang ada kad OKU. Mental. Kita ada, bukan budak kecil dah umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun kita ada. Terima kasih. Kan? Bukan sebab kita bagus tak. Kita nak belajar untuk mentarbiah diri sendiri. Betapa mereka ini walaupun ada masalah mental, masalah autism, masalah Down syndrome, apa saja, mereka lebih mulia daripada kita. Yang kita ni Allah bagi akal, tak gunakan akal. Kan? Allah Akbar. Gunakan akal pun tempat salah. Kadang-kadang kita pun sedap cakap kan, kadang-kadang kita tersalah cakap, boleh rosakkan iman tau. Batati. Antara kes yang sedang letup sekarang, tapi tak apalah, dah minta maafkan bagusan. Ni merosak iman kan. Si zina apa pun posisi tetap haram di sisi Islam. Tak boleh bina pusat peraturan khas untuk orang orang mendatang. Ni tak pernah dibuat orang satu, tapi tidak ada adalah ini melanggar syariat, melanggar hukum Allah. Macam tu lah. Jadi bukan senang-senang nak letak pemimpin, nak letak orang yang bukan ahli, besok jadi macam ni lah. Pusat zina khas untuk pendatang asing. Kau tahu tak, pendatang asing tu banyak Islam juga. Rohingya tu banyak Islam. Pakistan tu banyak Islam. Malah Pakistan tu semua Islam. Daripada Bangladesh tu Islam. Asal nak buat Indonesia Islam sebagian besarnya. Kalau jaga iman, Allah Akbar. Saya selalu kata begini. Allah akan menguji kita sejauh mana engkau beriman pada dia. Allah hadirkan banyak wanita-wanita cantik. Sejauh mana engkau pandang wanita cantik tu dengan nafsu, atau kau tundukkan pandangan kau sebab engkau ada iman. Tapi kalau kau pandang tu macam orang tak ada iman, macam mana kau boleh dakwa diri kau ada iman? Allah Akbar. Wallahu a'lam. Subhanallah. Satu, kita nak jadi mak apa yang boleh tarbiyah anak-anak. Biar dia menangis, bukan kau menangis. Biar dia menangis. Kita tidak boleh. Allah ni bila sayang hamba dia, Allah beri dan Allah boleh tolak. Kena faham ni. Hari ni yang kami belajar ini, yang saya belajar ini, dalam bab tasawuf yang hari ni, Allah beri, Allah sayang. Allah tak bagi pun Allah sayang. Kita je tak faham kasih sayang Allah. Dia lah Ghafar. Dia boleh bagi kalau dia nak bagi, tapi dia tak nak bagi. Pasal apa? Sebab dia sayang kita. Kita belum level untuk dapat apa yang kita nak. Kita belum matang untuk kita dapat apa kita nak. Dan dia tahu kan, kita boleh atau tidak. Dia tahu. Dia ya Rahman, ya Rahim. Dia pengasih, dia Maha Penyayang. Dia tak akan ampunkan kita. Tapi bila dia tak bagi tu, maknanya dia sedang ajar kita, tarbiyah kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Kan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika aku berdoa dan Allah tak kabulkan doa aku ketika aku berdoa dan Allah kabulkan doa aku gembira, aku seronok, aku gembira, aku bersyukur. Ketika Allah tidak kabulkan doa aku, berkali-kali ganda aku bersyukur. Sebab itu yang Allah nak. Kalau kita kata, ya Allah bagi aku zuriat, Allah tak bagi. Ya Allah bagi aku zuriat, Allah bagi. Dua-duanya Allah kan, dua-dua tu Allah. Baginya Allah, tak bagi pun Allah. Itu hak dia. Kita yang tak faham, apalah mandul, tak pandai buat, tak pandai ni. Jangan. Itu bab iman. Bila kau cakap itu, maknanya kau mempelekikan Allah. Allah tak bagi dia zuriat, bukan sebab dia mandul. Kadang-kadang tak mandul pun, dua-dua subur. Allah tak bagi ke? Doktor sahkan dulu, okey. Tak dapat juga, macam-macam ubat dah makan. Allah tak bagi. Bila Allah tak bagi, bermakna Allah tak bagi tu dalam bentuk kasih sayangnya dengan rahmatnya. Berapa ramai orang faham, bila Allah tak bagi, Allah turunkan sekali dengan rahmat dia, kasih sayang dia. Kita ni entam orang. Kita bantai orang. Kalau dapat, maknanya aku hebat. Aku jantan sejati. Kan? Yang tak dapat angka ni, kan? Allah, kalau bab zuriat lah. Ada soalan, Syafiq? Kita bagi soalan, saya nak soalan. Okey, salam takziah daripada kami pihak madrasah kepada Cik Zuraini Harun atas pembagian ayahanda tercinta. Semoga Allah beri kedudukan yang istimewa terbaik di sisinya kepada ayahanda Zuraini Harun, Puan Zuraini Harun, Cik Zuraini Harun. Mudah-mudahan Allah terimalah ibadah dia semua, insya-Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi yang
yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ni sahabat-sahabat, kita kena faham bahawa dunia ni milik dia, kita ni milik dia. Dia berhak untuk letakkan apa pun dalam kehidupan kita. Maka belajarlah menjadi hamba kepada dia. Belajarlah menjadi hamba kepada dia. Dia bagi kita syukur, dia tak bagi pun kita bersyukur. Itulah hidup. Jangan ada orang bila tak dapat dia bengang. Sebenarnya bila kamu tak dapat jawatan tu, kamu tak dapat aset tu, kamu tak dapat projek tu, Allah yang tak bagi. Dia faktor zahiriah tu ada. Lahriahnya dia makan rasuah, dia macam mana bos kat atas tu dia makan rasuah, sebab tu kau patut dapat, kau tak dapat kan. Tender kau paling terbaik pada pandangan kau. Kalau kau tengok syarat kau dah memenuhi, tapi kenapa ada orang lain dapat? Lepas tu kita cek-cek, oh rupa ni syarikat ni dah biasa dapat, ini organisasi ni biasa dapat. Kan? Kita pun kata tak. Sebenarnya itu satu aspek dari sisi sudut Islamik dan dari sisi sudut keimanan. Kau bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur, bukan rezeki aku. Yang lain dia kena jawab dengan Allah. Kita bersyukur. Maka bila tak dapat kita bersyukur, kita akan dapat rahmat Allah. Kita dapat kasih sayang Allah. Kau tak dapat projek tu, nilai dia 2 juta, nilai 3 juta. Kau tak dapat 3 juta, tapi kau dapat beratus-ratus bilion, lebih berjuta tu, malah tak ternilai. Bila kau bersyukur pada Allah, ketika kau punya keinginan, kemahuan, permintaan tidak dikabulkan, kau tak dapat projek tu, kau bersyukur, kau dapat untung lagi banyak di akhirat. Faham? Allahu Akbar. Nampak Ini yang kita nak kejar. Kan? Bukan kita kata, oh ini dia dapat pasal macam ni. Memanglah dia tipu, dia pecah amanah, dia makan rasuah, dia jolok. Itu kehidupan yang ada hari ni. Kamu jangan termasuk dalam kumpulan tu. Kamu tak dapat, Pak Riz, kalau macam ni lah, bila saya nak dapat? Ada banyak orang jumpa saya dengan orang meniaga ni, masuk tender-tender ni, jumpa saya. Kan? Pak Riz, kalau macam ni lah, bila saya nak dapat, saya akan saya dapat. Dan saya kata pada dia, simple jawapan saya. Engkau boleh dapat kalau kau ikut orang lain. Engkau akan dapat, tapi engkau tak akan dapat kasih sayang Allah. Engkau nak siapa? Engkau nak kasih sayang Allah ke? Engkau nak projek tu? Kalau engkau nak kasih sayang Allah, engkau kena sabar. Engkau buat saja apa yang patut engkau buat sebagai seorang Islam. Jangan jolok, jangan bagi duit, jangan rasuah. Masuk je tender, dapat tak dapat pun tak apa, buat, lama-lama kau akan dapat. Percayalah, sebab nanti akan ada orang ganti tempat musibat tu. Tempat manusia yang tidak amanah tu. Dan akan ada orang, insya-Allah, kalau Allah nak bagi, ada. Dan orang yang pegang jalan sama macam kamu akan dapat. Percayalah. Kalau sampai mati kamu tak dapat, kamu akan dapat projek-projek lain. Percayalah. Allah tetap akan jamin rezeki kita. Allah tetap. Orang yang langgar perintah Allah pun Allah bagi rezeki, sedangkan kita yang ikut perintah Allah takkan apa tak bagi rezeki kan? Yakin macam tu je. Khafal bil yakin, yakin sepenuh jiwa. Yakin, sebab tu kedudukan kita di sisi Allah ni, antara yang terletak ialah keyakinan. Kalau kau yakin pada Allah, engkau akan menang. Engkau akan jadi manusia yang bertakwa. Tapi kalau kau yakin pada diri sendiri, engkau tak akan menang. Yakin, saya yakin dengan kemampuan saya yakin dengan skill saya yakin dengan kebijaksanaan saya yakin dengan kedudukan saya yakin. Kau akan kalah di sisi dia. Tapi kalau kau yakin pada dia, aku tak dapat pun tak apa, aku yakin dia tentu akan bagi rezeki aku. Bila aku susah sekarang, tak apa, kau akan menang. Kawan saya sampai tutup syarikat lah, kontraktor tutup demi prinsip. Kawan saya demi prinsip, bukan tentang orang tu, orang berjaya, tapi dia tutup syarikat kontraktor dia sebab semua nak rasuah, semua nak duit, semua nak jolok. Daripada bawah sampai ke atas semua nak jolok. Maka dia tutup syarikat dia. Hari ni dia tak duduk bawah jambatan minta sedekah. Hari ini dia tak duduk kat tepi-tepi surau depan pintu masjid untuk minta sedekah. Hidup dia biasa je, anak-anak semua berjaya. Nampak tak? Saya pernah duduk dengan dia, bincang benda ni. Demi maruah, demi Islam, demi iman, lebih baik kita hilang syarikat daripada kita hilang iman. Faham? Lebih baik kita hilang syarikat daripada kita hilang iman. Lebih baik kita hilang kekayaan daripada kita hilang kekayaan ke akhirat. Dia ada pekerja semua ada kan? Jentolak, semua dia ada. Allahu Akbar. Tapi memang orang tak nak bagi dia pasal dia tak amal ke rasuah. Memang dia tak dapat projek tu sebab dia tak amal ke rasuah. Prinsip senang dia. Saya kata bang, prinsip ini tak ramai orang ada. Tapi kalau abang berjaya pertahankan prinsip ni, akhirat milik abang. Sakit bukan senang, menggigil, pekerja banyak, macam mana ni, akhirnya tutup syarikat. Tak dapat. Dia buatlah bisnes lain. Bisnes lain tu Allah limpahkan rezeki. Bisnes lain yang Allah lentukkan.
Bisnes dobi letup. Pusat servis kereta letup. Tutup syarikat. Pekerja-pekerja yang ada ni serapkan ke syarikat-syarikat lain. Nampak tak? Nampak? Allah pasti bagi kau rezeki. Kau percaya, yakin je. Yakin je. Kan? Engkau hidup dengan manusia yang penuh dengki, penuh khianat, menzalimi orang. Engkau jangan gentar seinci pun. Sebab yang beri rezeki bukan organisasi tu, bukan syarikat tu. Yang bagi rezeki Allah. Dia tak bagi kau projek, kau jangan give up dengan hidup. Kau fight dia. We all are fighter. We must fight to the end. Kau jangan peduli. Kau buat. Pak dia cakap senang ke? Alah, aku lalui lah. Kan? Semua ni, kalau namanya peniaga, kita lalui semua. Saya ni kan ada syarikat motivasi. Saya ada consultant training and training consultant. Saya ada syarikat untuk motivasi kan. Sebelum saya ada madrasah, saya dah ada company kan. And HRDF, daftar kat Telekom, daftar kat Petronas. Saya lalui semua ni. Allahu Akbar. InsyaAllah engkau akan jumpa orang baik. Engkau akan jumpa baik. Kadang-kadang nama agensi tu ada nama Islam kat situ. Tapi orang buruk ni ada di mana-mana. Orang munafik ni bersepah tuan-tuan. Bertopengkan kebaikan tu berlambak. Faham tak? Tapi di mana pun kau pergi, kau jumpa macam tu, kau tinggalkan. Sebab kau tak nak rezeki kau bercampur dengan yang haram. Kau tak nak besarkan anak-anak kau dengan najis. Kau tak nak besarkan anak-anak kau dengan noda dan dosa. Dengan tangan-tangan kau. Jangan. Hiduplah dengan orang yang yakin pada rezeki Allah. Kalau kau bekerja sekarang, engkau bayar kereta engkau dengan duit rasuah engkau, berhenti sekarang. Biar engkau jalan kaki daripada engkau besok beli kereta, bayar setiap bulan pakai tu, pam accident, anak mati, isteri mati, mak mentua mati, bapak mati. Kau nak? Engkau saja yang tahu. Engkau akan menyesal seumur hidup engkau, sepanjang hayat engkau. Orang tak tahu tau. Kereta tu engkau bayar setiap bulan 1,600, 3,000, 5,000, 4,000. Kereta mewah. Kan? Faham tak? Berhati-hatilah tuan-tuan. Allah nak bayar kes kat dunia, dia boleh bagi. Kalau awak simpan kat akhirat, kau tak sedar, kau mati besok kau berperasan. Berhenti dengan benda macam ni. InsyaAllah Allah buka pintu seluasnya untuk kita. Siapa pun kita dah buat dosa banyak dah. Allah tak pernah buang kita. Manusia boleh buang kita, tapi Allah tak akan buang kita. Percayalah. Allah menunggu kedatangan kita. Percayalah. Malam bangun malam, minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, minta kasih Allah, kita akan dapat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Ada soalan daripada TikTok. Daripada Kepingan Hati. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi pencerahan tentang perkahwinan yang syubhat? Yang syubhat tak? Macam mana perkahwinan syubhat tu kan? Yelah, macam mana boleh ada perkahwinan syubhat tu Tak, macam mana boleh ada perkahwinan syubhat? Minta maaf lah, saya tak dapat jawab tu sebab saya tak faham. Makanan subahah saya faham lah. Perubatan subahah saya faham lah. Perkahwinan subahah tu macam mana? Saya tak faham. Minta maaf Next soalan. Jelaskan. Kalau saya tahu, saya terang. Saya tak tahu, saya tak boleh terangkan. Daripada LAN 43. Salam Pak Riz. Kalau isteri dah tak hormat kat kita, bolehkah kita bersama dengannya lagi? Dia macam ni. Kalau kita nak ambil satu perkara tu, nak full stopkan semua benda, memang akan berlaku macam tu. Oh, dia engkar pada aku, maka aku nak ceraikan dia. Kau berhak buat apa pun. Kalau dia tak dengar cakap aku, maka aku berhak untuk tinggalkan dia. Memang kita semua boleh buat macam tu. Tapi Allah tidak cipta kita untuk semata-mata benda tu. Satu dia kata, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan beribadah pada aku. Nak beribadah pada Allah tu dah macam mana? Kehidupan kita A to Z tu ibadah. Kita nak pimpin isteri kita yang culas bab ibadahnya, yang mulutnya tak ada insurans, yang bahasanya tak jaga. Kita nak pimpin dia macam mana? Satu, kita sebagai seorang lelaki, bila Allah hadirkan seorang wanita macam tu, kamu kena cari ilmu, kamu kena belajar, kamu kena tunduk pada Allah, kamu kena cari formula, bangun tahajud, minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, berikan anda, minta Allah bagi anda kebijaksanaan, barulah tu suami. Dalam hidup, setiap perkara yang berlaku, anda akan cari dia. Satu, Nabi buat solat sunat 2 rakaat bila berhadapan dengan masalah yang sangat sulit. Ada masalah Nabi cari Allah. Ada masalah Nabi cari Allah setiap masa. Maksudnya dalam bahasa kita, bila kita ada masalah, jangan cari yang lain, cari pada dia. Satu, bila Allah hadirkan seorang isteri yang 1001 kesulitan, 1001 masalah, kamu kena ingat, jalan kamu ke syurga tu jalan dia. Kamu jangan cari jalan lain, sebab kamu belum pasti jalan mana.
Jalan ni awak memang ni jalan yang kamu ada sekarang. Gunakan semaksimanya. Okey, isteri aku macam ni. Macam mana aku nak didik dia? Macam mana aku nak tarbiyah dia? Macam mana aku nak bimbing dia? Macam mana aku nak bangunkan dia? Macam mana aku nak tundukkan dia? Kan? Adakah kamu dah bangun tahajud? Berapa hari? Kerap kali tak? Jadi kamu macam isteri kamu juga. Kalau kamu tak jaga tahajud dan kamu tak doa pada Allah, tempat yang mustajab kamu tak jaga, mintalah bantuan Allah. Wahai Allah, aku suami dia. Ya Allah, isteri aku, ya Allah, tak nak dengar cakap aku. Wahai Allah, aku nak bimbing dia, aku nak tarbiyah dia. Bantu aku, ya Allah. Tak. Kena minta setiap masa. Kau-kaunya. Tahajud, bangun, jangan tinggal. Buat amalan 40 hari, insya-Allah. Kan? Sebab kalau kita main game nak tinggalkan, okey, sekarang saya tanya. Isteri tak nak dengar cakap. Isteri tak nak dengar cakap. Kita nak tinggalkan dia, boleh? Sekarang kalau anak tak dengar cakap, kau nak tinggalkan dia tak? Mak kita, bapak kita tak nak dengar cakap kita bab solat. Bab solat dia tak nak dengar. Nak tinggalkan mak kita. Jadi dalam hidup ni, bila Allah hadirkan satu perkara, Allah nak kita mensyukuri masalah tu. Satu dengar, dengar. Kan? Bila Allah turunkan satu bala, satu ujian yang besar, Allah nak kita kembali pada dia. Allah nak kita bersyukur pada dia. Allah nak kita belajar reda dan sabar pada dia. Itulah jalan seorang hamba. Siapa hamba? Hamba adalah orang yang bergantung kepada pencipta dia. Bila dia diberi ujian, bermakna Allah nak kita cari dia. Barulah kita letak duduk kita sebagai seorang hamba tu on. Saya nak jumpa Mariana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanan bawa saya. Okey. Ya, masih baik. Ya. Nampak tak sahabat ya? Kita sebagai suami jangan full stop. Jangan tiba-tiba pup, isteri saya macam ni. Saya ambil satu kes. Saya pernah handle satu kes. Isteri dia ni ada, isteri ni dia pasangannya bahagia satu ketika, tapi bila suami dia dengan isteri dia bincang tentang kehidupan yang mana mereka ada masalah, mereka tinggal kat Bandar Besar KL isu nak hantar anak, nak ambil anak. Jadi suami dia kata, awak berhenti kerja lah. And saya nak awak uruskan keluarga. Tapi isteri dia jawatan besar, pangkat besar, kerja kerajaan. Jadi dia kata, sayang pula nak berhenti. Suami dia kerja swasta. Jadi bincang-bincang, suami mengalah. Suami yang berhenti. Kat situ detik-detik yang buka ruang-ruang besar yang akan melibatkan sengketa. Susah nak diuruskan sebab suami suri rumah tangga, isteri yang kerja. Allah Akbar. Patutnya isteri duduk kat rumah bantu suami. Kalau nak pilih salah satu, suami kena kerja lah. Sepatutnya begitulah. Sebab akan ada konflik-konflik yang kita susah nak kawal bila ada sesuatu berlaku. Contohnya, isteri dia kerja-kerja, kemudian tiba satu masa isteri naik jawatan. Bila isteri naik pangkat, duduk di jawatan yang paling atas, dia ada skandal dengan bos-bos yang lain. Budak muda ni kan, bos yang muda tau, budak muda kan, dia ada skandal, bini dia skandal. Maka bini dia dengan dia dah mula dingin, tak nak tidur sama, tak selesa. Bini dia cepat naik darah, cepat baran, cepat asyik gaduh, sampaikan tubuh isteri tak boleh disentuh lagi. Makna pendek kata dia tak boleh bersama dengan isteri lagi lah. Jadi dia rasa macam pelik, kenapa jadi macam ni? Bila cek, didapati bahawa isteri dia ada skandal dengan pegawai lain lah, pegawai bawahan yang budak muda. Budak muda tu pun musibat juga. Bini orang pun disapu. Bini orang pun sekarang berzaman tuan-tuan. Sekarang berzaman orang dah tak kisah pasal dosa kepala. Orang dah tak heran semua ni. Jadi kita yang faham, kita kena jaga betul-betul. Jadi lelaki ni coaching lah. Dia datang di ikut live kan. Dia datang di coaching dengan Pak Lis. Kita duduk berdua, bincang macam mana nak buat. Dia sepatutnya full stop betul. Ceraikan je bini dia. Buat apa dia pening kepala? Kan? Aku dah berkorban jaga anak-anak ni ulang alik. Dia sedap dengan jantan lain, kulu kili. Kan? Sebab saya suruh dia cek betul-betul. Jangan dengar cerita orang. Tak nak tengok betul-betul apa yang berlaku. So saya bagi tempoh masa, dia buatlah kerja ni. Betul sah. Dengan gambarnya apa, kadang-kadang station apa. Habis saya tanya macam ni. Dia kata dia ada sayang, tapi marah pun ada. Jadi saya kata, ni tugas kita lah, tugas awak lah. Kalau awak rasa sayang, kita fight. Akhirnya dapat bini dia balik. Tapi kena usaha lah, kena ada teknik, kena ada kaedah. Minta bantuan Allah, tangan putus. InsyaAllah. Tak semuanya benda berakhir
dia happy ending. Tapi at least kita berusaha, bersungguh-sungguh sebab kita sayang isteri kita. Kan? Allahu Akbar. Ada orang kan, ada orang tak nak. Saya tak nak sebab dah sampai ke tahap isteri berzina dengan lelaki lain. Okey, sampai ke level tu, dia boleh lepaskan isteri dia. Kan? Tapi kalau ada kes saya ni, dia tak berzina lagi, tapi dia dah mula ada skandal lah. Kan? Jadi kita fight, dapat balik, alhamdulillah, syukur. Jadi suami kena main keperanan. Nak ke tak nak, senang nak bagusan. Tapi kalau nak tu, banyak kerja kena buat, kita fight. Inilah hidup. Kan? Sebab dalam hidup ada banyak lagi perkara yang kamu jumpa seperti itu. Allahu Akbar. Wallahu alam. Daripada platform F, Siti. Assalamualaikum Pak Aris. Makcik ada 13 orang anak. Alhamdulillah. 9 orang alhamdulillah solatnya. 4 orang ni tak nak solat. Macam mana nak nasihatkan yang 4 orang ni Pak Aris? Sebab tu semua anak yang solat kena main keperanan. Makcik tak boleh main keperanan seorang. 2. Makcik kena banyak doa. Jangan putus, jangan minta, jangan pandang rezak, pandang usaha makcik. Makcik dah buat doa dah nak, dah Pak Aris, tapi anak masih tak solat. Buat itu hidayah Allah. Makcik buat dia peranan makcik. Makcik buat kerja makcik, Allah tahu kerja Allah. Sebab hidayah milik Allah. Dan Allah dah jaminkan, Allah tak akan hampakan doa hamba-hamba dia. Maka kita kena doa berterusan. Jangan give up, jangan putus asa. Adik-beradik yang jaga solat, mainkan peranan, tunjukkan akhlak yang baik, support. Jangan orang tak solat kita hina, jangan orang tak solat kita sindir, jangan orang tak solat kita petikaikan, kita pinggirkan dia. Ini adalah dakwah yang salah. And dakwah sebenar-benarnya ialah kita dekat dengan mereka, raih mereka. Mereka tak solat tapi di part-part lain mereka adalah adik-adik kita. Mereka ada bekal-bekal baik yang mereka buat, yang kita kena raih. Bila kita dekat dengan mereka, mudah-mudahan kita boleh tarik mereka secara perlahan. Kan, kita tunjuk akhlak yang baik, contoh yang terbaik, insya-Allah. Saya percaya tu. Bukan senang, bab solat bukan senang. Ada orang Allah kekal, Allah biarkan dia lara. Saya tengok ada satu owner produk kan, satu keluarga dalam keadaan pakai seksi kan, pakaian, ya Allah, sedih. Saya tengok tu saya sedih. Tak takut ke azab Allah, tak takut ke kemurkaan Allah. Allah sedang bagi mereka seronok tau. Dengan majlis, berhibur dalam majlis tersebut. Anak beranak, ipar, duai sampai mak pun terlibat sama. Semua pakaian yang mendedah aurat. Allahu Akbar. Tapi orang Melayu Islam, saya tengok semua tu. Saya tengok kan, sebab keluar kat TikTok kan. Saya tengok, ya Allah, tak takut gazab Allah kalau pada waktu tu Allah gentap salah seorang nyawa. Macam mana kan? Allahu Akbar. Risau kan? Tapi kita sebagai hamba Allah, jangan kita pinggirkan mereka. Doa kita jangan berhenti. Kita doakan mereka. Jangan kita letakkan mereka ini confirm neraka, ini confirm. Jangan. Neraka syurga itu milik Allah. Kan? Sebab ada orang yang tidak beriman, akhir beriman. Ada orang beriman, akhir tidak beriman. Ini jangan main. Allah boleh bolak-balikkan iman manusia. Satu Nabi baca apa? Makcik, ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dini. Nabi baca doa tu. Baca makcik. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dini. Makcik nampak anak berjauh. Ni teknik makcik kan? Usahalah, kita usaha. Mudah-mudahan kita dapat banyak teknik sebenarnya. Makcik gunakan the power of Al-Fatihah. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah. Makcik baca, lepas tu makcik kata, ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah, ya Allah, berilah dia hidayah. Berilah anak-anak aku hidayah. Ya Allah, sedarkan mereka tentang solat, ya Allah. Pilihlah mereka, ya Allah, untuk solat, ya Allah. Subhanallah. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Asbabnya kita cerita asbab doa Nabi SAW. Allah boleh bagi tanpa sebab apa pun, itu hak dia. Tapi kita ni makam syariat ni kita sebutlah tentang asbab. Allah boleh bagi apa pun Allah nak bagi, itu hak dia. Allah tak perlu sebab. Allah tak perlu faktor. Allah boleh bagi siapa pun Allah nak bagi. Manusia yang paling jahil pun Allah boleh angkat menjadi manusia beriman. Manusia yang paling beriman, paling tinggi iman ni pun Allah boleh terbalikkan menjadi manusia yang paling jauh daripada Allah. Allah boleh buat. Itu urusan dia. Na'udzubillah min zalik. Satu kita baca apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca, ya Allah, doa tersebut ayat Quran. Kita baca surah Al-Imran ayat 8. Baca tuan-tuan, insya-Allah. Makcik baca makcik supaya Allah kukuhkan iman kita. Allah tidak berbolak-balikkan hati kita, iman kita. Allah kan Nabi kata, ada orang beriman di waktu siang dan mereka kufur, mereka
tidak beriman dengan Allah di waktu petang. Kita takut macam tu. Suatu kita jangan nilai manusia. Baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Tentu ada hikmah mengapa dalam bab banyak tu ada 4-5 orang yang tidak jaga solat. Doa jangan putus. Allahu Akbar. Minta adik-adik lain buat solat hajat. Masing-masing buat solat hajat, buat jaga amalan 40 hari. Setiap anak-anak makcik buat amalan 40 hari, jaga tahajud. Minta pada Allah sungguh-sungguh dengan hati, dengan jiwa, dengan keinginan yang mendalam. Ya Allah, selamatkan adik-beradik aku agar kami semua hidup dengan solat yang tidak pernah ditinggalkan. Wahai Allah, tolonglah ya Allah, matikan kami dalam iman. Nak matikan iman, kena jaga solat. Allahu Akbar. Itu kunci besar. Jadi kita doa, adik-beradik yang lain kena doa yang sama. Jaga, janganlah tak nak campur mak, itu nasib dia lah mak. Malas lah nak campur, tak nak lah. Mampus dia lah, dia nak solat tak solat. Nampak tak? Bermakna anda bukan sekadar melihat orang tak solat yang datang dari keluarga anda. Sebenarnya anda sedang menzalimi diri anda sendiri. Anda rasa anda lepas di hadapan Allah. Dia akan hirit anda di hadapan Allah nanti. Dia dalam keadaan lemas, dia akan capai apa yang dia capai. Dan tentulah yang dia boleh capai lah kamu adik-adik. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok, Ayu. Ya, Ayu. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak ubati hati yang kecewa? Banyak soalan nak ubat hati yang kecewa. Orang yang kecewa, semua orang kecewa deh. Ayu, semua orang kecewa Ayu. Tapi orang beriman, kecewanya kembali pada Allah cepat. Dia kecewa, kenapa tak dapat tak berjaya Allah Akbar. Dia kecewa. Tapi orang yang beriman, hatinya tak ada ruang nak kecewa sebab dia ada Allah. Ada orang dia sihat-sihat tiba-tiba batuk je, pergi ke hospital, cek, pam, selepas 2-3 minggu doktor panggil balik, doktor kata kanser. Kecewa tak? Sihat, tak isap rokok, tak minum arak, hidup sihat, ambil suplemen, tiba-tiba sakit. Ada perasaan kecewa tak? Datang, tapi cepat-cepat dia ditolakkan sebab dia ada iman. Dia tahu tentu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kalaupun dia kecewa, masalah tu takkan hilang. Kalaupun dia kecewa, masalah tu takkan terhindar daripada hidup dia. Walaupun dia kecewa, yang terlepas takkan datang balik. Tetapi apa yang nak buat ialah kembali pada Allah. Satu, orang yang ada Allah, motivasi dia sangat tinggi. Orang yang ada Allah, keyakinan dia kuat. Orang yang ada Allah, macam mana ada Allah tu? Dia jaga amal, dia jaga zikir, setiap hari dia jaga zikir. Bila hati kita ada masalah, zikir kita mesti fokus pada hati. Dan sebab tu kami di madrasah, yang kami dapat ilmu daripada ulama, yang datang ziarah madrasah Pak Riz, ni antara amalannya bagi kami. Selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kami letak tangan kat dada ni. Kami baca apa? Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini amalan yang kami buat. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk ingat engkau. Tolong kami untuk ingat engkau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah aku ya Allah untuk sentiasa bersyukur pada engkau. Tolonglah aku ya Allah untuk aku perbaiki, memperhebat, memperkasa, memantapkan amalan aku. Nampak tak? Lepas tu kami baca surah Al-Nasrah. Surah Al-Nasrah. Nampak tak kami baca? Ini nak kukuhkan hati kita, nak mantapkan hati kita. Ini amalan, macam-macam amalan kita buat. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi bila kita ada Allah dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam pegangan kita, kekecewaan itu tak sempat nak bertinggi pun, tak sempat nak lama, cepat dihapuskan bila kita ada yakin pada Allah. Bila kita ada Allah dalam hidup kita, kecewa tu datang tapi dia tak sempat lama. Tapi bagi orang yang tak ada iman, bagi orang yang tak ada Allah, tak jaga amal, maka bila kecewa tu, bila ada masalah datang, dia akan benarkan kekecewaan tu menguasai diri dia. Dia main keperasaan, dia main perasaan, lama-lama burung, lama-lama give up dengan hidup, lama-lama nak bunuh diri, lama-lama ambil pil sana pil sini, lama-lama gila, lama-lama nampak tak asingkan diri. Faham tak? Sebab tu bangunkan anak-anakmu, bangunkan keluargamu dengan Islam, dengan Al-Quran. Nampak tak? Sebab inilah satu-satunya cara yang terbaik, cara yang paling hebat, paling terbaik untuk hindarkan keluarga kita daripada kemurungan. Putus cinta sikit anak-anak kita, putus cinta sikit dah kecewa. Sedangkan cinta tu sangat luas, cinta tu sangat besar. Kenapa anak kita bila cinta dia kecewa? Sebab dia hanya kenal cinta pada makhluk. Dia lupa dan dia tidak pernah dididik, diasuh, dibimbing, ditarbiah cinta mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, cinta pada makhluk yang paling besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nampak tak perbanyakkan selawat? Kita tak didik anak-anak kita. Sebab tu kecewa tu ada dalam diri dia, sampai nak bunuh diri, sampai kelar tangan, sampai usaha. Nampak tak? Macam-macam dia buat yang melanggar syariat. Allah Akbar. Next. Soalan daripada TikTok, Lia Aziz 06. Pak Haris, macam mana cara nak didik anak perempuan yang dah balik, nak urus emosi anak remaja agak sukar nak gaul? Memang. Sebab tu saya kata, saya buat program, saya ajak mak bapak, subhanallah, untuk hadir dalam program-program saya. Program motivasi kekeluargaan, bukan motivasi basi. Program motivasi kekeluargaan. Anak remaja kena ingat, anak ketika umur 6 tahun, kamu senang-senang tak ada ilmu pun boleh tundukkan anak 6 tahun. Sebab dia tak faham lagi. Tapi bila mak bapak tak tambah ilmu parenting skill, anak dah umur 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun ke atas, dan anda tak tambah ilmu, anda masih lagi mempunyai ilmu yang sama macam anak umur 6 tahun, anda pasti tak akan mampu nak handle anak yang umur dah belasan tahun. Faham ke faham? Ilmu kena cari. Ilmu kena cari. Ilmu kena timba. Bukan duduk je terus jadi mak bapak yang cemerlang terbilang. Tak. Kamu buat amal untuk diri kamu sendiri. Kamu zikir untuk diri kamu sendiri. Ada kamu amalkan zikir supaya kamu dapat jadi mak bapak yang bijaksana. Mintalah pada Allah. Bila anak kita beremosi, itu salah pada kita. Kita tak tarbiyah anak kita, tak didik anak kita macam mana nak manage. Saya nak cakap tu terang ni. Kadang-kadang nak marah pun ada. Bila buat program, orang tak nak pergi. Bila kita nak ajar ilmu, orang tak nak ambil tahu. Tapi bila dah ada masalah, baru nak cari, nak berak baru cek jamban. Ini yang masuk jamban rumah orang ni. Tumpang kedai orang. kan? Bila anak kita membesar, kita tak pernah didik dia bagaimana nak manage emosi. Pengurusan emosi tak wujud, tuan-tuan. Kita banyak cakap pasal pengurusan stres. Macam mana nak manage emotion. Macam nak manage emosi. Nak manage emosi, pertama kena kenal Allah. Manusia yang kenal Allah, automatik dia tahu nak manage diri dia. Sebab dia tahu macam mana nak balikkan emosi dia. Macam mana nak manage emosi dia dengan mencari Allah. Kita didik anak kita tu. Kita hanya tahu hantar anak kita mengaji, hantar anak kita ke madrasah, hantar anak ke pondok. Kalau kat madrasah dekat pondok tu, dia diajar bab ni tak apa, dia hafal tapi dia tak ajar. Nampak tak? Allah Akbar, subhanallah. Ini adalah ilmu yang kena belajar, kena manage. Orang baca Al-Fatihah tapi tak tahu nak guna Al-Fatihah, tak jadilah. Nampak tak? Orang baca surah Al-Baqarah ayat 1, juzuk 1 sampai juzuk 3, tapi dia tak tahu nak manfaatkan, tak jadilah. Tak ada senyap dia. Sedangkan dia hafal Quran tu. Dia panggil orang pula. Bini dia kena jin, bini dia kena saka, bini dia kena rasuk, dia panggil orang pula. Sedangkan dia hafal Quran tu. Saya tak ada ilmu ni Pak Riz. Ya Allah. Orang hafal Quran, dia boleh gunakan ayat Quran tu untuk syifa. Bukankah Quran tu syifa? Macam tu maksud dia. Jadi pengurusan sistem macam tu juga. Ya, kita kenalkan anak kita dengan Allah, anak kita secara automatik dia tahu nak manage emosi dia. Bila tertekan, Allahu. Nampak tak? Tak, kita ajar anak kita itu. Jadi, bila dia membesar tanpa ilmu itu, kita susah nak kawal. Api ketika kecil, senang kita padam. Bila besar, dengan kita terbakar sama. Faham? Anak kita bila membesar dengan emosi yang tak terkawal, dia maki hamun kita. Dia hentak kaki dia. Dia hentak pintu dengan kesekuat hati. Dia tak nak keluar bilik. Pujuk-pujuk macam nak gila, tak nak makan. Nampak tak? Bila kita tak didik anak kita pada awal, membesar tanpa emosi yang diuruskan dengan baik, dia akan jadi anak deraka. Tu kita takut. Satu saya kata tadi, biar anak menangis. Macam mana nak kawal, macam nak uruskan. Okey, sekarang Pak Riz, anak saya dah 14 tahun. Dan Pak Riz cakap tadi, kalau kecil-kecil, okey, sekarang dah terlepas. Macam mana? Satu, bila kamu dah terlepas, proses tu kamu dah terlepas ketika kecil, kamu nak lompat terus ke dewasa, bukan senang. Kamu mesti ada committed. Kamu mesti committed dengan kerja ni. Apa dia? Baca Quran. Setiap hari mesti baca Quran. Teknik dia, kamu kawal emosi kamu dengan banyak baca Quran. Baca, ya Allah, dengan berkat ayat-ayat yang aku baca, ya Allah, dengan berkat surah-surah yang aku baca, ya Allah, berikan aku ketenangan menguruskan anak aku yang tidak mampu diuruskan. Berikan aku kebijaksanaan, ya Allah. Baca surah Luqman. Baca surah Luqman, ya Allah, dengan berkat surah Luqman, ya Allah, jadikan aku mak bapak yang pandai uruskan anak. InsyaAllah. Bila tangan kamu sejuk, kamu pegang tempat yang, semua tempat. Kalau tangan saya sejuk, saya pegang tangan puan. Saya pegang, puan pegang tempat sejuk, puan akan rasa sejuk. Nampak tak? Kalau panas, akan rasa panas. Jadi, bila kita, emosi kita panas, kita geram tengok perangan anak kita, maka dia panas, kita panas. Satu, ramai orang tak dapat tundukkan anak. Kita nak tenang betul-betul. Biarkan dia mengamuk-amuk. Kita relax dulu. Kemudian bila kita dah tenang, dia dah tenang, baru kita masuk.
Nak masuk apa? Tu masalah dia. Nak masuk apa? Nak terang apa? Nak cakap apa? Nak bunyi apa? Nampak tak? Ini semua kena belajar. Bukan mudah macam tu. Orang nak jadi kaya, dia belajar. Kan? Orang nak pandai silat, dia belajar silat. Orang nak belajar kungfu, belajar kungfu. Tapi nak jadi mak apak, tak ada orang nak belajar. Tak ramai orang nak belajar. Nak belajar menjadi mak apak yang terbaik. Tu masalah kita. Kan? Allah, kita bawa kereta sikit-sikit pun kita, tak banyak sikit pun kita belajar. Macam nak buka bateri, nak buka apa, tayar. Betul tak? Tapi nak mendidik anak, nak tarbiyah, tukar pampers memang kita belajar. Tapi nak tukar anak kita bertukar usia, masih emosi dia akan bertukar. Macam nak manage kalau kita belajar? Kamu tahu tak? Letakkan dada anak kita. Kita baca. Letak ke tangan dia, dah, tenang. Mak tak suka macam ni. Mengamuk-ngamuk ni dah relax. Atau ketika, kalau tak dia pegang dia, ketika dia tidur pegang dada dia. Nak baca apa? Kan? Kita amalkan zikir Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu Nabi punya amalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Amalkan zikir tu. Kalau anak tu boleh dibangunkan, boleh dengar cakap kita ketika dia tenang, so dia amalkan zikir tu. So dia amalkan zikir, insya-Allah. Dan dia ada dua situasi. Satu, anak tu sendiri boleh terima. Kan? Ketika dia dalam keadaan tidak beremosi, dia terima, jadikan dia amalan. Saya nak tambah, penting sangat, buatkan semua ini, jadikan amalan keluarga kita, insya-Allah. Kita mampu tundukkan anak-anak kita. And tuan-tuan, kita mampu tundukkan anak kita. Percayalah. Orang dulu tundukkan jin pakai apa? Jampi serapah. Ramai datuk nenek moyang kita tundukkan jin. Besar jin ni. Dia tundukkan dengan apa? Ayat-ayat Quran. Mana ayat Quran ni hebat, tuan-tuan. Kalau nak dimanfaatkan dengan benda baik, jadilah baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Next. Di TikTok Ayu, Pak Riz, macam mana nak hilangkan rasa sedih dan lupakan masalah? Masalah pasti akan datang berterusan. Itulah hidup namanya. Kan? Masalah tak akan berhenti, dia akan datang. Dan kadang-kadang sesuatu yang akan datang dalam hidup kita, kita tak tahu. Kadang-kadang dia datang dalam keadaan kita tak bersedia. Pada hakikatnya itulah cara kita berfikir, kan? Tak bersedia. Sedangkan awal tahu masa yang terbaik, masalah itu datang dalam hidup kita. Masalah datang untuk mengingatkan kita ni hamba. Itu paling penting yang saya belajar. Masalah tu dah hadir untuk mengingatkan kita hamba, mencari dia. Bila datang masalah, sebenarnya itu semua adalah kebaikan untuk iman kita. Tapi kalau kita tak faham, kita anggap itu adalah bencana, malapetaka dan musibah. Satu, ramai orang dia tertekan, dia stres, dia down, dia bengang, dia buat orang balik, dia santau orang sebab dia tertekan. Dia rasa bukan, tak sepatut umat tentu pada dia, tentu kan. Tapi bila kamu faham bahawa masalah itu semua adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka kamu akan lebih banyak habiskan masa mencari dia, bangun tengah malam, jaga tahajud, dan banyakkan zikir, banyakkan selawat. InsyaAllah hati kamu akan dibajai dengan perkara-perkara baik, kamu akan jadi tenang. InsyaAllah, itu perkara mesti buat. Nampak tak? Kalau kamu tidak bajai dengan ayat Quran, kamu tak zikir, subhanallah, dan antara perkara yang paling besar yang kamu boleh buat ialah puasa. Dengan berpuasa, kamu akan jauh lebih tenang. Dengan berpuasa, kamu akan jauh lebih damai. Jiwa anda jauh lebih damai. Puasalah. Amalkan puasa. InsyaAllah. Dan orang yang berpuasa ni akan mengikat hati dia daripada tunduk pada dunia ni. Dan tertarik dengan dunia ni. Puasa akan menyebabkan kamu hadkan diri kamu dengan dunia ni. Dan kalau tak, kamu lepas bebas dengan dunia ni. Nak tu, nak ni, semua nak. Pandang perempuan penuh tengok ni, tengok scroll, tengok video, semua benda buat. Penuh maksiat. Tapi bila kamu puasa tu sendiri akan ingatkan kamu, remind kamu, aku puasa tak boleh tengok. Aku puasa takkan nak cakap kotor. Aku puasa takkan nak umpat. Nampak tak? Puasa tu akan remind kita, akan force diri kita untuk lakukan perkara baik. Amalkan puasa. Wallahu a'lam. Next. And semua tu akan menyebabkan kamu lupakan perkara-perkara lepas. Nampak tak? Kamu sibukkan dengan amalan-amalan. And puasanya, zikirnya, baca Quran, secara otomatik perlahan ni yang lepas akan ditinggalkan. Percayalah. Setiap orang ada masa lepas dia. Lepaskan. Next. Pada platform F, Islam Agamaku, Faris nak tanya, macam mana cara seorang bapa bagaimana cara seorang bapa dan tunjukkan kasih sayang pada anak perempuan? Bolehkah bapa peluk cium anak perempuan yang dah besar? Saya risau. Jadi memang sampai sekarang pun tak pernahlah suami saya berani nak pegang ke anak, nak berani pegang ke atau peluk anak saya. Dia macam ni, sahabat. Kalau kau peluk anak kau ada perasaan, ada emosi, maknanya kau bukan seorang bapa yang baiklah. Macam mana kau peluk anak kau boleh ada perasaan? Engkau peluk bini kau dan kau peluk anak kau, mana ada perasaan yang sama? Nampak tak? Dia begini, simple dia, saya nak bagi ilmu yang besar.
Kalau daripada kecil kau tak perlu anak kau, tiba-tiba kau nak perlu anak kau, memang akan jadi janggal. Daripada kecil kau tak perlu anak kau, tiba-tiba dia besar kau nak perlu, engkau akan fikir apa orang kata. Kenapa kau kena fikir apa orang kata? Sebab kau tak biasa buat benda yang Allah halalkan. Benda yang Allah halalkan, kenapa kau letak dudukkan kata-kata orang dalam kehidupan kau? Kan? Sebab anak kau dah umur 30 tahun sekalipun dah ada zuriat, kau dah ada cucu, kan? Tapi kalau kau peluk dia sebagai seorang ayah, kan, itu tidak akan menyebabkan perkara pelik berlaku. Tapi kalau kau peluk dia dengan nafsu, kan, kau patut letak jawatan sebagai seorang ayah. Nampak tak, kan? Seorang ayah dia ada emosi yang tersendiri. Seorang ayah, siapa yang bergelar ayah, dia faham. Dia peluk anak dia bukan sebab nafsu, dia peluk anaknya sebab kasih dan sayang. Tak sama tuan-tuan. Kau peluk mak kau, ada yang kau bernafsu peluk mak kau. Engkau umur dah 50 tahun, kau masih peluk mak kau 80 tahun. Engkau rasa bernafsu tengok mak kau, peluk mak kau. Tak kan? Masa kau umur 25 tahun, kau peluk mak kau, ada bernafsu ke? Terangsang peluk mak? Tak. Sebab kau peluk mak kau dengan kasih sayang. Begitu juga seorang ayah pada anak. Ini emosi ini, dia semula jadi zahir, dilahirkan. Tapi kalau kamu banyak membajai pemikiran kamu, mata kamu, pandangan kamu dengan perkara-perkara lucah, porno, itu akan mempengaruhi sebenarnya. Tengok anak pun bernafsu. Ia banyak macam tu. Jadi sentuhan itu akan menyelamatkan anak kita sebenarnya. Sentuhan itu akan mengikat anak kita sebenarnya. Sebab sentuhan, apa kata Nabi? Ma la yarham la yurhum. Ma la yarham la yurhum. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Itu pesan Nabi SAW. Kan? Jadi menyentuh itu adalah salah satu ciri-ciri kasih sayang. Praktikal dalam bab kasih sayang. Sentuh. Kita sentuh isteri kita rasa, kan, disayangi, kan, dimiliki. Suami yang jarang sentuh isteri membuka ruang untuk dia hadapi konflik. Sebab tu isteri pandang lelaki lain, suami pandang lelaki lain. Satu, bersama, sentuh, peluk. Malah Nabi Islam mandi bersama kalau kita suami isteri. Tadi orang tak buat dah. Nampak tak? Makan bersama, suap. Kita semua banyak tinggalkan. Wasiat Nabi sudah kita tinggalkan. Tinggalan Nabi kita benar-benar tinggalkan. Allahu Akbar. Nabi bekerja-kejar dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bekerja-kejar dalam rumah. Begitu romantiknya. Kita, Allah Akbar, bagaimana Nabi dengan isteri yang lebih tua daripada Nabi, Siti Khadijah Al-Kubrah. Penuh kasih sayang, penuh sentuhan, penuh kerinduan. Malah Siti Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia, telah meninggal, Nabi masih lagi menyebut nama Siti Khadijah Al-Kubrah. Bila Siti Khadijah Al-Kubrah meninggal, Nabi masih dah bawa nama walaupun dah berkahwin yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Inilah kasih sayang. Ketika Nabi peluk, Nabi sentuh Siti Fatimah Az-Zahra, perasaan takkan mungkin sama macam Nabi peluk isteri Nabi. Nampak tak? Ini perasaan semula jadi yang bertukar. Macam kita, air yang sama, tapi dimasukkan perasa yang berbeza, akan menghasilkan rasa yang berbeza. Perasa itulah yang akan menghasilkan rasa yang berbeza dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Sentuhlah anak kita, pedulikan apa orang kata. Pegang dia. Bukan kita rakul macam bini kita. Kita peluk, kasih sayang kita. Kita usap badan dia, kita pegang tangan dia, jalan sama, insya-Allah. Next. Daripada TikTok Atikah Yusof. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana kalau nak nasihat adik-beradik suami tak solat? Suami dah puas nasihat. Ya. Jangan sebut puas. Sebab the word of puas itu maknanya apa? Macam dah sampai ke limit. Buat dia. Puas tu datang bila kamu lihat dia dah solat. Puas dah. Puas hati aku. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Buat dia. Jangan ada limitation. Dakwah tidak ada limitation. Dakwah tak ada pengakhiran. Dakwah tak ada penghabisan. Sehinggalah nyawa kita terputus daripada jasad, roh kita terpisah daripada jasad. Daripada sebelum itu, teruskan. Jangan give up. Jangan putus asa. Jangan mengalah. Apatah lagi bab solat. Solat benda paling besar. Tak solat bermakna tidak beriman pada Allah. Tidak beriman pada Allah, Allahu Akbar. Allah. Jadi tolonglah bab solat kita kerja kuat sikit. Usaha sungguh-sungguh
ajak orang solat, usaha sungguh-sungguh. Satu akhlak kita bangunkan dengan baik. Bila kita berakhlak yang baik, maka kita akan dapat bagi contoh yang terbaik. Mudah-mudahan dengan asbab akhlak kita terbaik, orang jatuh cinta pada Islam. Akhlak kita yang terbaik menyebabkan orang jatuh cinta pada agama ni. InsyaAllah itu yang kita kena pegang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey. Nak masuk waktu zuhur dah Dan saya nak bunuh diri. Anda pun mungkin nak, anda pun ada antara anda nak pergi masjid, nak pergi nak solat jemaah. InsyaAllah saya doakan semua yang terbaik. Saya nak bunuh diri. Terima kasih semua. Dan jaga diri baik-baik. Buat yang terbaik sebab kita umat Muhammad SAW, kita umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. InsyaAllah. Saya bunuh diri. InsyaAllah. Jangan lupa dapatkan produk-produk madrasah kita. Kita ada kambing. Kita ada apa ni? Kita ada penajaan Iqra Syifa. Dapatkan maklumat tu lah. InsyaAllah kat bio kita. And InsyaAllah kat Facebook, kat TikTok, kat YouTube. Soalan apa tu? Saya tak terjawab banyak soalan. Apa tu? Daripada Yan 8378. Ya, Yan. Pak Riz, macam mana nak didik hati kita lebih bersyukur sedangkan saya dah ada segala-galanya? Bila kamu rasa kamu dah ada segala-galanya, kamu tak akan bersyukur lah. Kan? Orang bersyukur ni ada orang yang dia tak ada pun dia bersyukur. Kan orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, dia tak ada bersyukur, dia ada pun bersyukur. Kan? Jadi kita bersyukur ni bukan sebab kita ada. Kita bersyukur sebab kita hamba. Amalkan zikir yang Nabi ajar pada Ibnu Mu'az. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah kamu akan jadi hamba yang bersyukur. Kan? Kami buat amalan ni selepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami baca amalan ni. Ini Nabi punya amalan. Nabi bagi pada Ibnu Mu'az. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca itu. InsyaAllah. Dan jangan letakkan segala-galanya kan, untuk menjadikan kamu bersyukur. Sebenarnya kan, kalau kita pandang diri kita, kita akan nak lagi, nafsu kita pernah puas. Dan bersyukurlah pada Allah dengan buat amalan ni. Ya Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah kita akan jadi hamba yang bersyukur. InsyaAllah. Kemudian bersama, perbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Dan bila kamu bersedekah, bermakna kamu tidak memiliki, kamu tidak menjadikan harta itu sebagai pemilikan. Tapi kamu nak menjadi orang yang memiliki akhirat. Kalau tak, kamu tak akan bersyukur. Syukur bukan sekadar bercakap pakai mulut. Banyakkan sedekah itu juga syukur. Syukur pada 3 benda. Dan syukur pada amalan, amalan perbuatan sedekah, dan syukur pada hati, syukur pada sebutan alhamdulillah, syukur. Itu syukur juga. Dan pada perbuatan, banyakkan sedekah, dan share kekayaan kita pada orang. Ramai orang sangkut kat situ. Dia boleh kata alhamdulillah, syukur pada Allah. Nak tarbiyah diri kita supaya kita tidak menjadi hamba kepada harta kita. Kan? Sedekah. Oh, saya ada anak yang semua pandai. Didik anak kita supaya ajarkan kawan yang bodoh. Itu juga sebahagian daripada ibadah. Itu juga ibadah. Nampak tak? Anak kita pandai tapi tak pernah didik dia untuk ajarkan kawan yang lemah. Allah Akbar. Subhanallah, kita bagi anak kita RM10 satu hari, RM15 satu hari, 1 sen pun tak jatuh pada orang miskin. Ajarlah. Masuk tabung. Cukup sebulan, ada RM200, beli beras, hantar kat madrasah, hantar kat pondok, hantar rumah yatim, hantar rumah tua. Itulah cara dia kita menterjemahkan sifat syukur kita pada Allah. Nampak? Luas syukur ni. Luas. Dia bukan sekadar alhamdulillah. InsyaAllah. Saya undur diri. Terima kasih semua. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Riz. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz dan mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat daripada perkongsian Pak Riz sebentar tadi yang boleh kita jadikan sebagai iktibar dan teladan dalam kita membangunkan diri kita dan keluarga kita, dalam kita membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang menonton daripada TikTok, daripada platform F dan Y. Mudah-mudahan setiap masa yang anda peruntukkan untuk hadir dalam live majlis ilmu ini, Allah gantikan dengan pahala yang berlipat kali ganda, diberi kemudahan dalam membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam zuhur untuk semua dan insya-Allah saya ingin ulang sekali lagi untuk pengalaman anda, jika anda tersentuh hati, terkesan dengan penyampaian Pak Riz dalam live kita lah setiap hari ini, insyaAllah anda boleh jugalah, jika anda ada rezeki lebih ingin menyumbang kepada madrasah Pak Riz, bolehlah berbuat demikian. Dan jika anda menonton dari TikTok, boleh dapatkan di profil kami insyaAllah. Dan jika anda menonton daripada
platform F dan Y, dah ada dah info di situ, boleh terus pergi di ruangan komen dan bolehlah berhubung dengan kami insya-Allah. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Riz, iaitu Kambing Bajet Madrasah, di mana kita ada membekalkan kambing lah. Kambing hidup ada, daging kambing ada kan, untuk kegunaan akikah, untuk kambing golek dan seumpamanya lah. Jika anda perlukan kambing, boleh hubung dengan kami insya-Allah. Boleh pergi ke TikTok Kambing Bajet Madrasah insya-Allah. Seterusnya kepada perempuan, Pak Riz juga dah buka dah pengambilan kemasukan ke Madrasah Pak Riz sesi 2024, di mana kita buka untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dan jika perempuan ada keinginan hajat untuk menghantar anak anda belajar menghafal Quran, jom bersama-sama kita cuba interview di Madrasah Pak Riz. Mudah-mudahan ada rezeki, mudah-mudahan anak-anak anda dapat menjadi pelajar di Madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka insya-Allah. Seterusnya juga Pak Riz juga dah buka dah tawaran kepada perempuan, di mana kita memang projek tahunan kita, di mana masuk saja tahun baru kita dah mula wawarkan berkaitan dengan projek Infak Air Iqra' Syifa Ramadan, di mana kita nak cari penaja-penaja yang sudi menaja air Iqra' Syifa ini untuk kita edarkan ke lokasi-lokasi terpilih di sekitar negeri Melaka, seperti masjid-masjid terpilih, rumah orang tua, rumah anak yatim yang terpilih sekitar negeri Melaka, untuk kegunaan mereka berbuka puasa insya-Allah. Okey, terima kasih perempuan. Untuk maklumat anda, Pak Riz bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu insya-Allah, daripada jam 11.30 pagi hingga 1:15 petang. Okey tuan-tuan, dah masuk zuhur ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa esok insya-Allah.